Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom hari ni kita lepak dengan Bejuk. Jarang aku nampak live bilik tidur aku ni. Okay, kat lampu sikit gelap. Barulah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nur Raisha Akila is watching. Tak sini gelap sikit lah. Tak sini lah. Okay. Apa ni? Bejo buat live ni nak umum apa ni? Nak Bejo umum sesuatu tak? Kaki ni pun. Duduk dia buat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kau tahu tak dia nak buat apa PKP ni? Duduk rumah, kemas baju. Aku cuci kereta pun rasa habis PKP ni cat kereta aku boleh nipis lah. Boleh nipis cat kereta. Hari-hari duk cuci kereta. Sampai mak tanya apa? Tak habis lagi cuci kereta. Semalam cuci kereta, hari ni cuci kereta, kemarin dulu cuci kereta. Tak pergi mana pun. Tapi appreciate lah sebab dah lama kan tak ada aktiviti-aktiviti sedemikian. Cuci kereta. Sebenarnya nak exercise je. Macam Bejo kalau tak, macam mana cakap macam Bejo kalau tak keluar peluh, badan rasa lemau. Lepas tu susah nak membuang. Kalau tanya macam mana tips nak kurus, detox sebenarnya. Detox yang terbaik adalah kau keluar peluh. Sama ada kau nak cuci kereta ke, nak cuci rumah ke, kena kerja anjing ke, kau nak jogging ke, kau punya pasal lah. Janji keluar peluh. So bila keluar peluh nak tahu detox korang tu teruk tak teruk, peluh korang tu masing gila lah. Maksudnya detox tu banyak lah dalam badan. Assalamualaikum saudara Fizo, Juwita Rashid. Cik Iyam ada tak? Cik Iyam ni nak cerita pasal Cik Iyam sikit ni. Nak cerita pasal Cik Iyam sikit. Korang boleh dengar Bejo ke? Semua buat live tentang Cik Iyam. Kuala Pahang Pekan. Orang Pekan tu. Salon Bejo kat sana. Hanan Medispa dah boleh buka dah. Untuk cuci rambut je. Jadi korang boleh pergi ke Hanan Medispa Pekan. Negeri-negeri yang dah masuk fasa kedua, kita dah buka spa kita. Kepada yang belum tahu, salah satu bisnes Bejo ada collaboration. Bejo ada sebagai director company Hanan Medispa Pekan. So Hanan Medispa Pekan dah boleh buka untuk facial semua belum lagi, tetapi untuk nak buat rambut apa semua dah boleh buka dah. So korang boleh set appointment, contact Hanan Medispa Pekan. Dah makan tengah hari ke? Belum lagi. Iyam tak ada. Okey, Mariam mana? Okey, ni nak cerita pasal Mariam sikit. Tangan aku masuk selumbar ke apa ni? Oh yes, ada selumbar. Macam mana nak buang selumbar ni? Sakitnya. Nampak tak? Tu nampak tak? Sakitnya, ya Allah. Okey. Sekejap, aku tegang selumbar ni nak buang. Selumbar. Apa tajuk lirik lagu tu, selumbar tu? Okey. Mek yang mana? Iken Sofia. Okey. Cerita semalam. Hanan Medispa Tanah Merah Fizu punya. Saya ada involvement dengan Hanan Medispa Pekan dan insyaAllah kat Melaka pun akan buka. Bukan semua Hanan Medispa saya punya. Itu Dr. Hanan punya. Saya partner untuk beberapa outlet sahaja. Okey. Semalam saya tidur pukul 3.30. Saya memang tak tengok bola. Dulu tengok bola lah, sekarang tak tengok bola. Okey. Semalam saya tengok cerita movie kat Netflix, Fatherhood tajuk cerita dia. Serious way. Fatherhood tu satu cerita yang saja tak pernah terfikir pun nak tengok, tapi saja semalam tak tahu nak tengok cerita apa. Tengok cerita Fatherhood. Siapa dah tengok cerita Fatherhood? Cuba komen sikit. Serius, cerita tu buat saya ingat gila dekat Yam. Tengok cerita tu malam tadi. Dia bukan sedih tau. Dia macam recall balik. Okay, cerita ni black people lah, orang negro. Siapa nama pelakon dia? Dia sayang gila kat bini dia. Tapi dia seorang lelaki yang
dia bukan kaki enjoy, tapi dia jenis yang suka lepak dengan kawan-kawan dia. Dia workaholic, dia kerja, ada kerja yang bagus, tapi dia suka lepak kawan dia, macam main kad, biasalah Mak Saleh, tapi bukan aktiviti-aktiviti yang negatif lah. Okay. So dia ada 2 orang kawan baik, office mate dia. So hidup dia tak, dia masih lagi berkawan lah, orang muda kan. So bila wife dia pregnant, tiba-tiba doktor cakap kena Caesar. So okey lah, dia pun macam alah nak kena Caesar. Dia bukan tak ready, dia macam ada benda yang nak kena buat lagi. Boleh tak tangguh bulan depan, those kind of thing lah. So doktor kata kalau the best buat terus. So esok dia decide untuk, boleh tak Abang Jo cerita ni, korang dengar tak, Abang Jo cerita ni best gila. Kalau siapa yang malas tengok, Abang Jo cerita terus lah. Okay, dia pun decide untuk Caesar. Okay, bila dia Caesar, okay lah, dia happy lah dapat anak, video call dengan mak dia, apa semua. Dan masa dia Caesar tu, dia sempat tengok baby dia. The next day wife dia tu meninggal. Dia pun dah panik. Dia panik dan dia mula, macam mana dia dapat anak perempuan, macam mana dia nak jaga anak dia ni, macam mana dia nak besarkan anak dia ni. Macam-macam dia fikir. So mak mertua dia dengan mak dia ni datanglah rumah dia. Macam dia orang duduk kat kampung, datanglah KL kan. Datang KL, so nak tolong jaga baby kawan-kawan dia. Macam mana kok dia tak pernah ada baby, dia kekok. So dia kata tak apa, I boleh handle. So dia suruh mak ayah dia semua balik. Weh, kelakar gila. Bukan kelakar lah, dia macam touching. Sebab saya pernah lalui zaman tu kan, macam mana saya nak jaga Yam. Sebab saya berpisah dengan Mawar masa Yam umur tak sampai setahun. So macam mana dia nak tukar pampers. Macam saya, alhamdulillah saya dah biasa. Tapi tengok cerita tu mengingatkan balik lah. So dia nak pergi kerja, dia kena bawa baby dia, bawa masuk meeting. Memang best gila cerita ni. Okay. Dia menangis, stres, baby menangis, dia pun menangis. Dia tak tahu nak buat apa. Tapi dia jenis orang bapa yang clumsy. Fatherhood tajuk cerita dia, Amril Nista. Fatherhood. So okay, cerita ni negro. Cerita ni negro tau. Tapi anak dia kan Yam kan muka ala-ala black people juga, negro juga, dengan dahi jendol dia, dengan rambut kerinting. So saya sumpah, saya ingat gila dekat Yam. Ya Allah, aku tak tahu aku nak sedih ke apa. Saya teringat gila dekat Yam bila saya tengok cerita tu. Nasib baiklah saya tidur, saya ada bantal. Ni semua dia punya ni. Yang ni bijak tau. Yang ni dia nak beli untuk dia. So dia kata tak apa, yang ni kau tahu tak mak, ni cerita sama Mariam sekejap. Daddy beli untuk dia. Lepas tu dia tak nak bawa balik rumah mami dia sebab dia kata tak apa, nanti kalau Mariam tak ada, Daddy sleep dengan Mickey. Mickey ke Mini ni? Mini kot. Daddy sleep dengan Mini. Daddy tak sleep alone, dia kata. So dia tinggal sini, dia tak bawa balik. Selalunya budak-budak toys nak bawa ke mana, ni tinggal sini. So inilah peneman saya tidur malam-malam. Yelah, tak ada bini, tidur seorang kan. Lepas tu ni bantal busuk dia, dia ada 2, tinggal satu kat rumah mami dia, satu kat sini. Ni daripada kecil lagi dia tinggal dengan saya ni. So ada bawa baby ni. Lepas tu ni dia punya kain. Kain ni wajib. Dia akan tinggal kat sini satu, kat rumah sana satu. Ni semua ada bawa baby. So malam tadi bila tengok cerita tu, teringat sangat kat Maria. Aku peluk je bantal ni, seriously, sumpah cakap. But the best part cerita tu, siapa yang tengok tahulah. Tajuk cerita Brotherhood. Dia membesarkan anak dia, macam-macam cabaran dia lah. Dia excited anak dia boleh berjalan. Dia bawa pergi office, bawa pergi outstation. Bayangkan bapak yang badan sado, yang masih muda lagi, kena jaga anak, besarkan anak seorang-seorang. Lepas tu sehinggalah satu tahap dia tak plan nak cari girlfriend, tapi dia jumpa someone. Bila dia jumpa someone tu, dia mula bercinta lah. Tapi dia nak explain kat anak dia. Masa tu anak dia tu bayi macam Mariam lah, macam 4-5 tahun dah boleh bercakap. Ya Allah, serius weh. Aku rasa macam dekat sangat dengan saya cerita tu. Dia mula explain. So anak dia ni dah mula accept girlfriend baru dia ni. Korang tengoklah sendiri, cerita tu best gila weh. Serius.
dia bukan heavy, dia very light, tapi best lah. So sebenarnya kan, tipulah kalau saya tak ingat Kak Mariam every time. So hari ni pun malam tadi pun saya teringat sangat, ya Allah, bangun pagi sebab Mariam bila tidur dengan saya, dia akan peluk tak lepas Dia akan duduk celah ketiak ni, dia akan peluk tak lepas daripada kecil sampai sekarang. Macam manalah kalau aku nak kahwin esok-esok, tak tahulah. Dia sayang gila kat daddy dia. Dia sayang gila kat daddy dia. Dan pernahlah tanya, Yam, daddy nak kahwin boleh? Tak tahu dia faham tak apa tu kahwin, tapi cakap daddy tak boleh, daddy boleh kahwin dengan Mariam je, dengan Tok Umar pun tak boleh kahwin, kan? So InsyaAllah lah dia boleh terima. Tapi apa-apa pun Yam is very important to me lah, kan. Ingat sangat, bangun pagi ni teringat sangat. Aku cerita pun meremang rumah aku, kan. Teringat sangat kat Mariam. Korang bersyukur lah yang mana apa ni, ada anak, duduk sekali dengan anak. Korang bersyukur lah, kan. Jangan stres-stres dengan anak. Macam saya ni, saya kena tunggu waktu saya untuk jumpa anak. Sebab mak dia jaga Mariam, kan. So saya kena tunggu. Tapi serius hari ni saya rindu sangat. Ni siap-siap ni nak keluarkan, nak pergi mana pun, saya nak pergi beli yang punya favourite food, nak pergi beli dia punya aiskrim, pergi hantar kat dia kejap. At least boleh jumpa dia je, kan. Boleh jumpa dia kejap. Korang senang-senang je cakap, so kahwin balik. Tak apalah, malah nak. Korang mungkin tak ada dekat situasi saya. Korang tak tahu apa yang berlaku. Doa tu baguslah, yang baik-baik. Tapi saya percaya pada ketentuan ilahi lah, jodoh, kan. Dia cerita pasal anak ni, dia lain macam sikit lah. Dia punya touching tu lain macam sikit lah, kan. Orang tak ada kat tempat saya, dia tak faham. Mungkin syukur Alhamdulillah Tuhan bagi saya rezeki saya murah, sihat tubuh badan. Apa yang saya nak Allah bagi. Tapi yalah, life is great. Tak semua apa yang kita nak lah. Kalau saya tanya saya, benda yang saya paling nak, saya buka mata, ada anak, ada keluarga, ada isteri, saya balik kerja, ada anak, ada isteri kat rumah. Itu yang paling saya nak lah. Sebab saya ni memang family man. Apa-apa pun saya suka family, kan. So mungkin belum sampai rezeki saya lagi. So tujuan saya cerita ni, yang mana ada husband depan mata, ada isteri depan mata, ada anak depan mata. Yelah, tak semua benda indah, kan. Sabar je lah. Jangan terfikir, baik aku hidup single, baik aku hidup seorang. Korang cakap tu terang, belum tentu korang kuat nak hadapi dugaan. Macam saya lah, orang kata syukur Alhamdulillah, saya ada mak saya jaga makan minum, ada mate saya, ada PA saya, ada manager saya, ada driver saya. Yalah, duit cukup, Alhamdulillah, makan cukup, badan sihat. Apa yang kau nak semua ada. Tapi satu je yang paling saya nak. Saya nak sentiasa bersama dengan anak saya. Bukanlah Mawar tak bagi jumpa, Mawar bagi je jumpa. Cuma saya rasa, to be fair, anak perempuan especially lebih layak duduk dengan mak dia. So sekali-sekala jumpa saya. Setiap minggu saya jumpa, kan. Tapi kalau untuk terus tinggal bersama tu, in future saya tak tahulah. Cuma seorang anak perlukan ibu lebih pada seorang bapa. Itu yang apa yang saya fikirkan lah. So that's why kalau tanya saya kenapa saya tak tuntut hak penjagaan Mariam, kalau saya pentingkan diri, saya tuntut. Dapat tak dapat belakang cerita. Tetapi bila saya fikir untuk kebaikan Mariam, dia lebih sesuai tinggal bersama mak dia. So itu yang that's the price you have to pay bila
jodoh kita tak panjang, kita buat keputusan untuk berpisah. Itulah cabaran dia. Sekejap Ma, habis tengah buat live ni. So, sekiranya korang ada cabaran dalam rumah tangga, bawa bersabar, bawa bertenang. Apa-apa pun, cari solution yang terbaik. Korang cari solution yang terbaik. Kalau ikut hati nafsu kan, memang yalah, kita nampak semua benda best sebelum ianya betul-betul berlaku. Tapi bila dia berlaku, dia agak tough lah sebenarnya. Kan? Saya dengan Mawar okey. Korang apa lah korang komen ni, suruh patah balik dengan Mawar. Dia macam ni tau. Saya dengan Mawar tak ada isu apa-apa. Okey. Kadang-kadang kita on the phone cakap pasal anak. Saya pun tak pernah tanya yang tanya khabar tu adalah, tapi soal dia dah kahwin ke belum kahwin, itu dia punya personal. Soal saya ada girlfriend ke tak ada girlfriend, itu saya punya personal. Tetapi benda dah lepas lah. So sekarang kita fokuskan untuk besarkan anak. So kalau ramai yang berharap saya akan kembali pada Mawar akan kembali pada saya rasa tak mungkin kot. Jodoh di tangan Allah. Tetapi saya percaya dia pun dah ada someone. Saya pun tengah mengenali seseorang. Dan insyaAllah kalau betul itu jodoh dia, saya doakan supaya dia cepat-cepat kahwin. Dan kalau itulah jodoh saya doakan juga supaya Allah pemudahkan dan cepat-cepatlah kahwin. Tak sabar nak ada rumah tangga. Kau nak apa lagi dalam hidup? Saya bukan nak emotional ke apa, cuma saya nak pesan kepada semua lah yang tengok live ni. Ramai share ni. Kata pandangan saya apa tau, orang lelaki dia kerja kuat dia. Yang kerja kuat lah, yang malas tu malas lah kan. Yang kerja kuat, macam saya kerja sangat kuat. Saya ada target, saya ada goal dalam hidup saya. Saya kerja, saya buat bisnes, macam-macam benda saya buat. Siang malam saya fikir. End up, rezeki yang saya cari tu adalah untuk keluarga. Apa artinya kalau saya kerja kuat, saya cari puluh-puluh cari rezeki, tapi saya tak ada keluarga? Faham tak? Adalah mak, adik-adik saya semua ada lah, tetapi keluarga saya sendiri. So sebenarnya, untuk completekan hidup kita ni, kita kena ada keluarga. Kena ada. So pesanan saya, yang dah ada tu, kenapa kau baru nak fikir macam ni lah, semak lah dengan... Kadang-kadang tengok PKP ni macam-macam. Semak dengan laki lah, semak dengan bini lah. Sebenarnya bersyukur. Dan kita tak akan dapat yang perfect. Takkan dapat. Kau tengok laki orang, baiknya laki dia macam gini. Kau tak nampak kebaikan yang laki kau ada, yang tak ada pada laki dia. Kau tak nampak kebaikan yang ada pada bini kau, tak ada pada bini dia. So nobody perfect lah kan. Nobody perfect. Abang sendiri pun tak perfect. Banyak lagi kena improve, banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena perbaiki diri kan. Itu pandangan lah kan. Itu pandangan saya. So kepada, saya percaya yang tengok ni ramai dah bergelar isteri, mak-mak ataupun baru nak kahwin. Hargailah jodoh-jodoh di depan mata, di sekeliling. Sekarang ni waktu PKP ni, duduk rumah kan, cuba sentiasa ada heart to heart talk communication. Duduk, cakap, bincang, tanya kan. Kadang-kadang masa nak sembang pun tak ada kan. Cuba jauhkan diri daripada social media, daripada phone, spend masa sembang. Mungkin kau akan rasa the feeling masa baru nak mencinta balik tu ada balik. Itu manis gila. Itu PKP sambunglah 14 tahun lagi pun kau tak ada masalah bila kau bahagia daripada sini. Baik. Semoga Abang Jo cepat dapat jodoh calon isteri yang sayang dan kasih dengan Daddy Yap. Amin, insyaAllah. Nama apa komen ni? Nur Pada Achmat. Amin, doakan. Jodoh belum ada lagi, tak apa. Doa banyak-banyak. Dia sebenarnya apa yang kita nak, kita selalu sebut. Kita selalu ucapkan. Terima kasih Iwana Yusrah Damni bagi star. Terima kasih. Habis je seorang kuat, tinggi semangat, insyaAllah. Amin, doakan saya. Kadang-kadang saya rasa down juga, especially bila saya teringat Kak Iyam lah. Bukan down lah, dia rasa macam
I don't deserve this kind of life. Seriously. I deserve to have my family, my kids depan mata. Saya balik ada anak. Saya suka budak-budak. Saya suka melayan jam. Saya suka sangat. Sumpah itu yang benda yang paling best. Kalau nak tukar dengan benda-benda lain, saya rasa layan anak is the best. Suka mandikan dia, tukar pampers dia, buat susu. Sekarang Yam dah boleh bercakap. Kita orang kan kalau Yam tidur sini sembang dia sampai pukul 2 pagi. Dia sini dia takkan layan gadget. Sekali-sekala lah, tapi dia bukan nak tengok je gadget. Dia suka bersembang dengan daddy, menari dengan dia. Layan Wanik bagi star, thank you. Suka melayan dia, borak-borak dengan dia. I think syukur ya Allah, Allah bagi merasa nikmat menjadi seorang ayah. So kepada yang dah jadi ibu, yang dah jadi ayah, enjoy lah, nikmatilah nikmat yang Allah bagi tu. Susah weh bila Allah dah tarik nikmat tu. Tapi hikmah dia pun best apa tau. Satu hikmah yang best, apabila kau susah nak jumpa anak, jarang-jarang jumpa anak, seminggu sekali, 2 minggu sekali, bila jumpa kau appreciate gila moment tu. So benda dah ada depan mata tu semua, penonton yang tengok ni appreciate lah. Jangan benda tak ada baru kau sibuk nak appreciate. Jaga anak elok-elok, cakap dengan anak elok-elok, didik dia elok-elok, dengan suami, dengan isteri. Satu lagi saya nak pesan, jangan tunggu pasangan kita berubah, kita kena berubah. Kalau kau nak dia jadi macam ni, kau kena jadi dulu, baru dia ikut. Lama-lama dia akan ikut. Kalau suami jadi cakap kasar, cakap lembut-lembut dengan dia, lama-lama dia akan lembut. Kalau isteri kuat membebel, kau jangan sama kuat membebel. Cakap elok-elok, bagi dia faham, that should be okay. Ilmu mahal. Terima kasih Abejo. Saya pun banyak belajar. Selepas kegagalan rumah tangga saya, banyak saya belajar. Korang tak perlu tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Semua orang buat silap. Semua ada kekilafan sendiri. Tapi berlakunya sesuatu dengan izin Allah untuk nak memberi kita satu pengajaran. So orang yang bijak, dia ambil pengajaran di sebalik kejadian dan perbaiki di masa hadapan. InsyaAllah sekiranya jodoh saya ke siapa-siapa pun, saya akan jadi suami, ayah yang terbaik, ketua keluarga yang terbaik. Mungkin yalah, Allah bagi saya dugaan ni sebab Allah nak saya jadi yang lebih kuat. Allah nak saya jadi lebih berkualiti lah, senang cerita kan. Sama juga dalam bisnes. Sehingga saya nak ada bisnes yang saya ada sekarang ni, saya pernah bankrupt, saya pernah jatuh, berapa company saya pernah melingkup, pernah rugi berjuta-juta, beratus ribu dah saya rugi, tak terkira lah. Dan Alhamdulillah hari ni Allah bagi apa yang saya layak lah. So kita tengok orang gagal, jangan kutuk. Ramai netizen kutuk, padan muka, dah bercerai, padan muka, meniaga dan lingkup. Korang tak tahu sebenarnya itu Allah bagi petanda kepada orang yang gagal, orang yang tidak berjaya. Itu adalah satu petanda untuk dia terus berjaya. Ambil kata-kata saya ni. Perjalanan hidup saya gagal dah banyak kali. Even rumah tangga saya pun gagal. Tapi sebenarnya apa yang ada sekarang ni adalah kebahagiaan dalaman jiwa. Saya sangat bahagia, sangat tenang, rezeki saya murah. Dan saya yakin InsyaAllah perkahwinan saya lepas ini, saya tak sabar untuk bahagia. Dan saya tak sabar untuk membahagiakan pasangan saya. Sebab bila kita membahagiakan pasangan kita, kita akan dapat bahagia yang unlimited. Itu lumrah kehidupan. Kalau simple je hidup. Kalau kau nak bahagia, kau bahagiakan orang lain dulu. Kau nak kaya, kayakan orang lain dulu. Kau nak senang, senangkan orang lain dulu. Kau nak suka, sukakan orang lain dulu. Life is very simple. Lagi-lagi musim sekarang ni, semua tengah susah. Ramai orang tengah susah. Kita ada rezeki lebih, memberi. Tak boleh bagi duit, bagi makan. Tak boleh bagi makan, bagi ilmu, bagi idea, bagi pandangan, bagi tenaga. Asalkan kita memberi. Bila kau start memberi, kau tengok apa yang kau nak, satu Allah bagi. Abejo tak kaya tau. Abejo tak kaya. Adalah beberapa company, beberapa bisnes yang sekarang ni ada yang affected dan ada yang makin grow bisnes Abejo dalam PKP. Alhamdulillah, syukur.
Kalau tanya Abang Jo apa Abang Jo buat, setiap hari cuba kau fikir apa aku boleh memberi. Buang dalam kepala otak korang, apa aku dapat buang. Itu sikap orang yang tak yakin dengan rezeki Allah. Tapi bila kau yakin rezeki Allah, kau akan sentiasa memberi sehingga kan kau sedar-sedar kau dah ada macam-macam. Kau dah ada apa yang kau nak selama ni. So bukan nak membebel. Okey juga bila aku jarang cakap pasal topik ni bila buat live pasal topik ni ramai juga view. Maksudnya korang suka lah. Dan maksudnya yang tengok ni semua orang yang positif, orang boleh terima. Yang live tu mungkin dia sibuk ataupun mungkin dia tak suka kan. Terima kasih bagi star Susan Goh. Terima kasih. So mungkin yang tengok ni dia mencari sesuatu. Mungkin Allah gerakkan hati korang tengok live Abang Jo ni, korang pelajari sesuatu. Jarang Abang Jo nak share. Dulu Abang Jo selalu buat talk pasal benda-benda ni, tapi sekarang ni Abang Jo berehat sekejap. Tapi saya percaya ramai orang memerlukan. Baik. Terima kasih Nurlizadam. Betul tak Abang Jo? Anda hebat. Terima kasih. Saya tak hebat. Korang semua lagi hebat daripada saya sebenarnya. Sedekah tidak akan memiskinkan kita. Semua orang tahu, tapi tak semua orang boleh buat. Tak semua orang yakin dengan Allah untuk memberi. Sebenarnya time takdir ni lah waktu kita memberi. Kalau korang ada 10 juta, korang bagi sedekah RM10 tak heran. Tapi kalau korang ada RM10, korang sedekah RM5 ataupun korang sedekah RM10, itulah yang paling kaya. So bila takdir ni lah, uji diri, yakin dengan rezeki Allah, tolonglah, bantu, bagi. Celik mata je fikir, apa benda yang aku boleh contribute, apa benda yang aku boleh bagi, apa benda yang aku boleh mudahkan urusan orang, apa benda yang aku boleh bantu orang. Korang fikir benda tu je, tak payah buat. Buatlah. Tapi kau nak cerita, kau start berfikir je, kau tengok rezeki kau masuk. Baik. Fizumawa Kitchen ada lagi ke? Berehat sekejap. PKP kita tutup. Dah setahun dah kita tutup. Okey lah, pergi lunch dulu. Saya nak pergi ambil hari ni tak boleh ambil Yam. Saya nak pergi jumpa Yam kejap. Nak pergi hantar dia punya food. Rindu sangat, serius. Saya rindu sangat. Minta semua doakan saya. Semoga saya cepat-cepat dapat jodoh lah, senang. Saya tak sabar nak ada keluarga. Semoga saya cepat-cepat dapat jodoh yang baik, isteri yang solehah, yang boleh faham saya, boleh bawa saya ke syurga insyaAllah bersama-sama. Baik. Allahu Akbar. Bestnya sebab lah hari ni. Rosida Ahmad, akak pun suka tengok banyak ilmu walaupun usia perkahwinan akak baru 26 tahun. Masya Allah. Lama tu kak, bukan baru kak. Bagus akak tu, humble sangat. Baik. Nak buku Abang Fizo, buku saya Bangkit Bila Bankrupt. Sebenarnya apa yang saya share tu banyak saya tulis dalam buku. So kalau yang rasa berminat, nak tambah ilmu, nak cari ilmu, kau pergilah cari buku Bangkit Bila Bankrupt. Dekat Shopee ada jual. Saya letak kat Shopee je. Kedai-kedai buku semua ada, tapi semua tutup kan. Kau beli je dekat Shopee. Baik. Terima kasih semua. Yang belum zuhur, pergi zuhur dulu. Belum makan, pergi makan dulu. Saya nak pergi jumpa Yam kejap. Dia perasaan rindu ni, bersyukur bila Allah bagi perasaan rindu. Bila kita ingat ke orang, bila ingat ke anak, ingat ke isteri, ingat ke suami, bersyukurlah. Ada setengah orang langsung tak ada perasaan rindu. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Nanti Abang Jo buat lagi. Bye.